sekarang punya development, kalau setiap township normally dia ada tasik. Kadang-kadang tasik tu bertindak sebagai kawasan tadahan air untuk water runoff yang dari rumah tadi tu, dari kawasan-kawasan terbuka tu, daripada pavement area, daripada lawn, dari jalan, dia akan mengalir terus sampai ke tasik. So itu kawasan tadahan dia lah sebelum limpahan air tasik tu dibawa pula ke kawasan lebih rendah atau ke sungai dan sebagainya. Okay, so lekuk-lekuk yang you nampak tu sebenarnya is to bring the water runoff ataupun air di permukaan tanah tu atau pave area ataupun jalan ke kawasan yang lebih baik. Maknanya air tu kalau bertakun, dia tak, kalau air kawasan yang terlibat tu kalau kena air dia tak rosak. Tapi bila air tu retain, dia kekal dekat kawasan tu, dia akan menjejaskan area tu. Contohnya kalau Padang lah, kalau Padang tu tak ada sewer system yang bagus ataupun sistem pengairan yang bagus, so air akan bertakung-takung kan. Jadi bila air bertakung, bila you main bola ke apa contohnya, you buat any games kat situ, so bila air bertakung mungkin dia akan melemahkan struktur tanah tu dan membuatkan permainan tu tidak dapat dijalankan dengan baik lah. Okay, sama juga dengan jalan. Kalau you lalu kat highway for example ataupun jalan-jalan dalam bandar kan, bila time hujan terlalu lebat, kadang-kadang bila you drive tu tiba-tiba kereta you jadi slow kan sebab you langgar lopak air tu kan. So you langgar lopak air tu, you lalu lopak air tu, kereta you jadi macam lari. So itu adalah bad sewer system yang ada pada jalan. Maknanya sistem sewer tu ataupun the design of the road tu tak bagus sebab dia retain the water. So bila dia mengekalkan air di permukaan jalan, so dia jadi berbahaya kat kawasan tu. Okay, mungkin juga kawasan tu akan dia punya structure ataupun layering of road tu akan rosak lah. Mulalah jalan berlubang contohnya. Okay, jadi proses memahami sewer system atau grading for drainage is very important for us as landscape architect, to make sure bila kita tengok drawing tu, bila kita design satu kawasan tu, kita juga mengurus water runoff tu sebab Malaysia ni hujan sepanjang tahun. Dia tak macam negara-negara lain kan. Tapi kalau negara lain pun kadang-kadang dia buat drainage ni is not for the hujan, tapi untuk juga snow kan, untuk salji. Sebab bila salji tu selepas musim salji ke ataupun selepas salji tu mula dah menghabiskan musim, so salji tu akan cair kan. Jadi dia akan membawa, macam mana dia design aliran air tu. Kadang you nampak kalau dalam sumber-sumber lain yang international level, kadang-kadang dia tulis it's not to cater for the water runoff tapi untuk snow juga. So you jangan pelik lah kat situ, sebab diorang negara tu ada snow kan. Okay, so dia tulis itu the purpose of grading kan, ataupun drainage ni untuk apa, to protect structure and outdoor use area, foundation of the structure kan. Dia kata foundation of structure and outdoor use area may become unstable of soil become too wet or for long time for too long a period. Maknanya macam saya cakap tadi lah, kalau kawasan tu dia membuatkan air tu retain atau kekal kat situ, dia akan membuatkan kawasan tu akan tak stabil. So dia menjejaskan struktur tanah tu atau foundation dia. Okay. Atau dia kata tu, nombor 2 dia kata keep the protected area usable and safe during weather. Maknanya macam jalan tadilah. Kalau kita tak buat proper form untuk membawa water runoff tu mengalir kepada kawasan tertentu, so bila waktu hujan kita tak boleh pakai jalan tu. So susah lah kan, kita kena berhenti pula kereta. So dia kata waktu hujan pun, waktu cuaca yang basah pun, jalan tu kena guna. Jadi dia kena design supaya air yang mengalir dekat kawasan permukaan jalan tu dibawa kepada satu tempat yang lebih baik lah. Maknanya air tu tak kekal, tak bertakung. Okay, itu maksud dia. So bila you buat master plan kadang melibatkan all the contour line ke apa, inilah daripada contour master plan you, dia bawa kepada first third page ni atau third slide ni. Macam mana daripada master plan you kena ada grading plan untuk menunjukkan the drainage ataupun aliran air tu macam mana. Okay, so you kena tahu tu, sepatutnya bila you buat final nanti you tahu. Even kalau sekarang ni you buat part 3 kan, you buat park kan, sepatutnya you tahu bila you design tu, you kena detect kat mana kawasan highest, kat mana buat lowest. Jadi kalau kawasan you nak buat apa, adakah sesuai, adakah dia berada di lowest part ataupun the highest part. So you kena concern tentang elevation of the area. Maknanya you tak boleh tengok benda secara on plan je. Maknanya you nampak dia secara horizontal je. You kena tengok juga benda tu secara vertical. So that's why bila you buat draw a plan kan, kadang kita
kita dah boleh sepatutnya nampak dah yang mana atas, yang mana rendah, yang mana bawah, yang mana tepi ke, maknanya by shadow kan, by rendering, maknanya thickness of the line weight. Kalau pen tu tebal maknanya dia berada di atas, kalau pen tu halus berada di bawah. So kita boleh dah detect dah mana highest structure, mana highest ground area, supaya kita tahu air tu akan mengalir ke mana. So you kena fikir benda tu. Bila you design ni, tak boleh design shot sendiri. You design berdasarkan apa yang you rasa macam nak buat bagi cantik je. You kena fikir tentang site condition. Sebab lagi banyak berlaku perubahan dekat existing site condition tu, lagi banyak cost. Jadi bila banyak cost, mungkin the project tu boleh dikatakan kategori membazir ke apa, sebab mungkin it just a small park design, tapi because of you nak ubah semua benda tanpa memikirkan existing site condition, you dah membawa kepada cost yang terlalu tinggi. So bila you design tu, is not fikir pasal konsep je kan. You fikir pakai konsep you the best concept ever, lepas tu you pun buat lah design grand, lepas tu tak ada orang nak bayar you sebab membazir kan, sebab you habis semua benda you tukar. So bila habis benda you tukar, dia akan membawa kepada groundwork yang banyak lah, banyak kerja-kerja dekat site yang banyak lah. You kena tukar ni, kena korek ni, kena buat ni. So bila groundwork tu banyak, cost dia tinggi. Okay. So semua benda tu kena fikir as a landscape architect. Landscape architect ni bukan buat sesuka hati. Kita kena consider banyak benda. Kan. Terima kasih Solihin sebab buka kamera. Orang lain tak nak buka, tak apalah, nanti air tak kawan ada orang. Okay. Muka diorang cantik sangat, takut sangat nak tunjuk muka diorang. Diorang tak bersyukur dengan Tuhan dah bagi mereka muka. Okay. Biar pergi kat mereka. Okay. Next. Okay. Grading technique. Okay. Okay, ini adalah macam tips. Bila you buat satu grading, you kena tahu beberapa perkara. Macam number one, the elevation chosen must be the highest enough to that water will not run into or out to onto the area to be protected. Maknanya kadang-kadang kita dah pilih betul dah the highest point tu kat mana kawasan lebih tinggi, kat mana kawasan lebih rendah, tapi kadang-kadang dia tak cukup the highest tu. The slope tu pun tak cukup membuatkan air tu tak consistently melalui kawasan yang you harapkan. So ataupun the quantity of the water melebihi kawasan laluan yang you buat. Maksudnya air tu lebih banyak daripada ruang yang you buat untuk laluan air tu. So air tu akan menimpah ataupun because of the highest the difference between highest point ataupun dan juga the lowest point ataupun the highest the swale area dengan the protected area tu tidak pada tahap yang sesuai, membuatkan air tu boleh masuk ke kawasan yang you nak protect daripada water runoff tu. So benda-benda tu you kena fikir. Tapi secara bila you pergi ke industri nanti, kadang benda-benda ni is not melibatkan you je, mungkin melibatkan civil engineer yang mungkin lebih mahir dalam buat calculation ni. Tapi kita sebagai landscape architect, kita tak boleh terkejut. Kita tak boleh kata kita tak belajar. Okay, sebab kita kena concern benda tu dalam kita punya proposal, ataupun bila kita dapat proposal lain, mungkin you dapat jadi contractor, you dapat proposal daripada consultant untuk build the proposal, you nampak, you faham benda tu. So you boleh agak ataupun boleh visualize benda tu. Okay, so jangan terkejut lah. Okay, dia kata tu water approaching from an uphill side must be intercepted and diverted in swell around and from the area. Okay. Lepas tu shape the surface of the area to be drained so that water drain towards the edge or edges of the area. A steep enough slope must be used to that puddle do not remain. Dia bagi tahu tu, dia kata puddle tu maknanya dia dah bagi tahu kat situ, sepatutnya lopak tu tidak remain kat situ, tidak kekal di situ. Dia kata kan. So you kena tahu dari mana nak mengalir ke mana, daripada mana nak mengalir ke mana. So itu semua you kena ada plan lah. Okay. Tapi as a student diploma, bukannya kita nak, you tak perlu buat macam a grand design ke apa, tak perlu. Asalkan you faham benda tu, sistem tu, you kena ada logik kat situ, ada practicality kat situ, pun dah cukup baik lah. Okay. Ini bentuk dalam satu-satu area. Okay, dalam satu-satu area
Okay, dalam satu area contohnya ada chord lah ataupun kita duk panggil ke apa, kita duk panggil apa nama, kita duk panggil pad elevation tu kan. Okay, so dalam satu area tu aliran air tu kena ada juga. Maknanya kalau padang accord contohnya, you kena tahu dia apa, pitch ke to one side. Macam contohnya ini adalah contour line. So dia kata pitch to one side, one end or one corner. So sama ada you pergi ke one side ni macam ni lah, dia sebelah, dia slanted. Okay, maknanya kalau dalam section tu dia slanted macam ni lah. So dia laluan air tu ke sana, ke sebelah satu side. Okay, so mungkin juga kalau dia kata kat sini apa, one end kan, ataupun kepada satu bahagian, mungkin dia boleh pergi kalau contour line tu ke sana. So mungkin air tu mengalir ke one side lah. So make sure ingat aliran air tu mesti perpendicular dengan contour line. Itu jangan lupa. Maknanya air tu takkan mengalir slanted. Air tu takkan mengalir sengit kan. Maknanya macam tu, tu salah. Mungkin kalau macam tu pun salah. Okay, dia mesti perpendicular dengan contour line. Okay, maknanya kalau dia nak buat aliran air tu slanted, maknanya kalau dia kata aliran air tu slanted macam tu, so the contour line tu kena macam tu lah. Okay, aliran air tu kena perpendicular. Okay, itu okay, ada juga konsep yang macam ke both side, maknanya dia ke kiri kanan. So bila section tu dia jadi macam tu. So tadi section dia jadi macam ni, dia macam one side je. So kalau both side dia menjadi macam tu. Dia ke kiri ke kanan. Maknanya kalau dalam contour line tu, kalau ini box, so kalau ini adalah contour line 220, so ini juga akan jadi contour line 220. Tapi bahagian tengah ni akan lebih tinggi. So air akan mengalir ke sana, ke kiri dan kanan, both side. Okay, so again dia still perpendicular dengan contour line. So sama juga yang kalau yang slanted ni, yang slanted ni maknanya kalau you nak buat dia mengalir slanted macam tu dengan side you ataupun pad elevation you, so make sure bahagian tengah ni adalah lebih tinggi lah. So ini kontur yang sama. Okay, so dia akan mengalir ke kanan dan juga ke kiri. Okay, itu untuk yang nombor 2. Untuk nombor 3, normally ini selalunya dekat kawasan-kawasan plaza besar. Dia mengalir ke tengah. Macam toilet you lah kat rumah. Kan, toilet you kat rumah ada lubang air mengalir tu kan. Tapi normally kalau kat toilet rumah kita dekat tepi. Dekat tepi. Jadi dia kalau dekat kawasan luar, dia selalunya dekat tengah macam ni lah. Untuk yang nombor 3 ni. Maknanya dia pergi towards center kan. Jadi kat tengah ni dia ada inlet. Maksudnya air masuk dalam lubang tu, inlet tu. Kalau dalam stormwater management tu ada kan inlet punya komponen. Lepas tu dia masuk baru dia mengalir ke mana-mana. Okay, so yang ni normally kawasan-kawasan besar macam plaza, you know, kawasan-kawasan besar lah. Even kadang-kadang certain padang sistem pun dekat dalam dia tanam sistem saliran yang macam ni. Maknanya bila air mengalir, bila air hujan lebat, sepatutnya air tu masuk ke kawasan close drain system tu, jadi dia akan mengalir ke kawasan yang di bawah lah, maknanya kawasan yang lebih rendah. Kadang-kadang benda tu berada di bawah area tu, okay. Kalau yang lain-lain ni dia lebih kepada macam dia keluar daripada kawasan tu, maknanya dia you takkan nampak longkang keliling, tapi because of the slope, the gradient tu membuatkan air tak remain kat situ, air tu akan mengalir keluar daripada area tu. Tu you kena faham. Okay, kalau you pergi kayu item ni semua ada, sepatutnya semua ada. Dia takkan membuatkan you rasa macam tak nampak sengit pun macam mana air tu mengalir. Memanglah sebab dia bukan dia macam 1%, dia macam berapa persen je kan, 0.0% contohnya, ataupun gradient dia terlalu minimum lah, asalkan dia tidak
salah condong ataupun condongnya paling minimum supaya air dia. Sebab air ni condong macam mana minimum pun dia akan mengalir. Semua lebih condong lebih deras, jadi lebih laju dia punya kelajuan tu akan membawa lebih lah. Dan kadang-kadang konsep kenapa kita tak buat slope yang terlalu cerun, sebab air tu tak sempat serap lagi dalam tanah, air tu dah mengalir. So volume air yang masuk ke dalam swale tu terlalu banyak. Dia sepatutnya swale ni dia tak boleh cerun sangat sebab dia sepatutnya bila air hujan mengalir dia lalu dekat permukaan tepi swale tu. Okay, masa dia mengalir tu kalau you kata sebadi dah mengalir, dia tak boleh masuk dalam swale tu, maknanya dah kawasan tadahan tu sebadi dia akan membuatkan kuantiti air tu terlalu banyak untuk dia absorb. Jadi bila dia mengalir tu ada berapa persen dia akan absorb dalam tanah tu. So hanya lebihan daripada yang tak absorb dalam tanah juga akan masuk dalam swale. Jadi mungkin dah setengah baldi dah masuk dalam tanah, dia absorb setengah baldi yang jatuh dalam lubang air tu dan yang mengalir tu. Jadi dia tak adalah perlu longkang yang besar-besar. Dia swale is a very sistem yang paling baik lah berbanding kalau kita letak konkrit swale ataupun longkang, okay? Ataupun kita panggil longkang kan, panggil longkang biar you faham. Okay, concrete swale tu, okay, maknanya kita kena buat natural swale tu lebih baik sebab air tu akan ada certain quantity air akan diserap ke dalam tanah. So volume water yang kita terima tak akan sama yang jatuh ataupun yang melalui kawasan tu sebab sebahagian dah serap. So benda-benda tu penting tau, you kena tahu macam dalam segi ecological aspect pun bagus sebab you membawa air tu lagi banyak air yang absorb ke dalam tanah, logiknya akan lebih banyak air yang kita simpan di dalam tanah. So lagi banyak air sistem di dalam tanah kan sepatutnya kita selain daripada sumber air kita adalah sungai dan sebagainya, so kita ada sumber air dalam tanah macam tu kan, sebab dia ada filtering system sampai berapa meter dia akan filter all the kekotoran. So air yang berada di dalam tanah selalunya air yang lebih bersih lah. Itu semua benda-benda logik, benda-benda basic je lah yang you boleh sepatutnya tahu dalam bila you membaca pun. Okay, semput aku. Okay. Tak berhenti sesat laju. Oh ya kan? Alah, Puan Nuriza ni. Tak tahu daripada faham benda ni. Betul lah kan? Okay, I cakap pelan-pelan. Kalau tak faham, Sir jangan laju. Saya tak faham apa yang Sir cakap tadi. Okay, nanti I berhenti dan I beristighfar. Betul, I akan repeat. Istighfar sekejap. Beristighfar lah sebab dah macam terlaju sangat. Okay, jadi kalau benda ni bukanlah benda yang you kena macam you sepatutnya you boleh expert dalam bidang ni, benda yang tak salah, tapi kita tak nak you tak tahu, you macam kenapa macam tu, tak faham lah, kenapa dia macam ni, tak, dia kena ada logik tu dalam otak. So bila design, bila you meeting, bila diorang cakap pasal masalah, bila you buat macam a small part yang ada water retention punya area ataupun tasik yang kita selalu panggil tu, benda-benda ni kena you ada knowledge ni, knowledge ni kena berguna. Sebab kadang-kadang you buat site, you tengah buat clearance site, tiba-tiba ada mata air kat kawasan tu, you tak boleh macam buat tak tahu je, tiba-tiba mata air tu keluar dekat atas dalam master plan you, dekat atas parking area. So macam mana you nak buat satu sistem yang membawakan mata air tu keluar, dia maknanya dia tak membasahkan dalam ataupun bawah parking tu. Sebab kalau you biarkan mata air tu bawah parking, nanti parking tu lama-lama mungkin akan mendak ke apa, so dia akan datang masalah. So benda-benda tu semua selalunya on-site punya solution. Sebab masa you buat site survey mungkin you tak tampak mata air tu, tapi bila buat clearance baru tu keluar pula air tu kan basah je. So benda-benda tu you kena bijak lah, you kena bincang dengan civil engineer, you bincang dengan bla 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 lah untuk dapatkan the best solution supaya diorang boleh buat, lepas tu isu tu akan selesai. Okay, so jangan tengah-anga pula bila pergi site, nanti kalau pergi praktikal contohnya, bila pergi tengok tu, apa ke benda, macam mana air mata air ni macam nak set. So kena fikirlah air mata air tu dekat mana, nak kalau dia kata okay kita kena bawa air mata air tu ke kawasan tasik, so you kena tahu mana mata air tu dekat kawasan lebih rendah ke, lebih tinggi ke, jadi macam mana you nak buat design supaya air yang keluar daripada mata air tu mengalir ke kawasan tasik. Jadi you mungkin kena buat longkang ke apa ke, macam-macam solution lah. Even I pun mungkin tahu 1-2 solution je, tapi sebenarnya ada banyak lagi solution kat luar tu yang you kena ambil tahu. Okay? Boleh? Faham ke tak? Raihan, kau faham ke tak? Lama tak panggil nama Raihan. Okay.
Okay, yang ni manipulating proposed contour line to develop swell according to the to criteria of the profile, height, slope and depth. Okay, benda ni yang kita belajar selalulah kan, yang kalau you ingat yang kita belajar kalau cut and fill kan. Kalau cut and fill tu kalau ni 200, 219, 218. So bila cut, okay, bila cut you akan pergi ke kawasan yang lebih tinggi kan. Kawasan yang lebih tinggi kan, new contour line kan. Bila fill, you akan pergi ke kawasan yang lebih rendah. Ni kawasan lebih rendah, ni kawasan yang lebih tinggi. So ni cut area, okay, ni fill area. Kan? So benda-benda ni akan berlaku. Maksudnya bila you buat longkang ni atau swell ni contohnya, okay. Okay, kita buat V shape lah. Sebenarnya kawasan ni sebenarnya dia flat. Okay, ni kawasan flat tu. Okay. Okay, so ini adalah satu level lah. Yang 4 segi ni satu level. Betul kan? Betul ke tak? Dalam yang masa yang sama dia akan menyerong lah. Menyerong sebab nak bagi air tu mengalir ke bawah. Kan, untuk air tu mengalir ke bawah. Selain slope tepi ni untuk membuatkan air jatuh ke dalam swell, and then swell ni mengalir, so yang ni lebih tinggi daripada kawasan ni, so dia lebih rendah. Macam tu kan? Faham tak? So bila you draw a contour line, okay, existing contour line ni adalah existing contour line sebab dia height yang sama kan? Tinggi yang sama. So bila dia korek kat sini jadi lebih rendah. Betul? So kat sini jadi, yang ni tinggi kan, ni makin tinggi. So dia contour line yang dah tak ada. Sebab kawasan ni dah kena buang, kena korek kan. Jadi level yang sama dengan ni, contoh kita kata 200 ni, dia akan beralih lah. Dia lebih kurang macam tu. Okay, dia beralih lah untuk the same level. Sebab atas ni, kalau you tengok dari atas, sini dah berubah, dia jadi lebih rendah. Jadi kat sini, existing, ni sama 200. Okay, yang ni kita letak 199. So bila kawasan ni dah kena tebuk, dah kena korek, so dia dah jadi beralih macam tu lah. Sebab dia pergi ke kawasan yang lebih tinggi. Kan? Okay, so air mengalir ke sini. So ini adalah kontur baru untuk 200. So with the certain percentage yang kita nak, okay, certain percentage yang kita nak, so 219 ni akan jadi macam tu lah. Tu you kena faham, maknanya dia mesti lekuk dia tu, mesti kena pergi ke kawasan, ke area yang lebih ataupun kontur line yang lebih tinggi. Faham? Tak faham lah. Aku dah agak dah mesti tak faham. Okay. Sebutlah Robiato, geling tak nampak. Oh, betul. Ni geling. Aku nampak kau. Okay. Cakap. Kenapa kena tebuk? Kenapa dia kena naik atas? Tanya. Okay, bila you tebuk, maknanya you cut. You buang. Okay. Okay, sama juga dengan yang ni, kita kata bila cut, you pergi kepada contour line yang cut adalah pergi ke kawasan yang lebih tinggi. So sama lah. So bila you tebuk, sebab nak buat longkang, takkan you nak fill, betul tak? Kalau nak buat longkang memang kena cut lah, kena korek lah, kena buang kan. So bila you korek buang tu maknanya sama dengan you cut lah. Sebab you cut, you buang kan. Jadi you ambil je prinsip ni. Kalau you susah nak visualize benda tu, okay, you ambil prinsip sama dengan cut and fill ni. So bila cut and fill ni, you kena cut the area, maknanya automatic the new contour line tu ialah the new contour line tu ke arah kawasan, ke arah contour line yang lebih tinggi. Ni kan, dia pergi bentuk ke arah lebih tinggi. So sama juga dengan longkang ni atas swell ni. So dia pergi ke arah yang lebih tinggi. Sebab dia buang, ni dia buang. Okay, kalau you tak boleh visualize tu, I tak boleh nak ajar macam mana nak visualize tu. I pun susah nak keluarkan dalam verbal macam mana nak minta you visualize. Mungkin pensyarah lain boleh bantu, dia akan bantulah nanti masa studio. Tapi I personally pun susah nak explain. Okay, that's why I try draw ni.
Tapi I tahu tak semua student akan faham. Even masa zaman belajar pun susah I nak faham. Okay, pasal I bagi tips macam tu. So you comparekan pembuatan swirl ni dengan pemahaman sebelum ni, iaitu cut and fill. So you fahamkan menggunakan cut and fill. Normally bila buat swirl kita correct, so kita ambil yang cut ni. So kita ingat ni contour line 220, 210. So kalau cut dia ke slope dia jadi macam tu, ataupun contour line dia perlu ke arah yang nilai contour line yang lebih tinggi sebab dia nak buang, dia cut. Okay, kita tulis try lukis section. Try. Okay, ini section kan. You kena ingat balik kan. Kalau kita cut, kita fill. So this one is cut, this one is fill. Betul tak? So bila buat contour line, bila buat contour line, kalau ni existing contour line, so ini adalah cut dan ini adalah fill. You tambah, yang ni you cut. Betul? So you tengok I draw a section ni pun dia menunjukkan dia berbentuk lekukan ataupun macam swirl. So you pegang je prinsip benda yang kita cut, yang kita buang, dia akan mengarahkan contour line tu ke arah nilai yang lebih tinggi. So ni nilai lebih tinggi lah, kalau ni 200, ni mungkin 199. So dia arah ke yang lebih tinggi. So yang ni adalah pattern untuk swirl. So dalam proposal nanti apa yang you draw, bila swirl mesti lekuk tu ke kawasan lebih tinggi. Menghala ke kawasan lebih tinggi, menghala ke contour line yang lebih tinggi, atau menghala ke contour line yang pada nilai contour line yang lebih besar. Okay, so cukup you faham tu dulu. InsyaAllah pelan-pelan you akan nampak lah benda tu later. Okay, asalkan you ingat benda tu sudah memadai untuk you go to the next steps lah. Okay, boleh? Boleh. Nur Syafiqah Elia. Alamak, sepanggil bukan mic. Okay, good. Okay. Mesti orang berdoa, janganlah sepanggil aku hari ni weh. Okay. Kenalah panggil. Kau nak panggil aku bertuah, biar aku panggil kau. Okay. Okay, yang lain tu you boleh baca lah. You boleh baca. You kena faham juga satu benda ialah Okay, dalam section, kalau ni swirl, I memang akan lukis V dah untuk you faham ya. Tapi shape dia banyak, bukan V saja, dia boleh flat macam ni, dia boleh rounded macam tu. Okay, itu shape yang dia keluarkan. Okay, yang ni adalah depth dalam dia, berapa dalam. Okay, dia ada maklumat tu. Dia juga ada maklumat berapa slope tepi kepada longkang tu. Dia punya dinding kolam pula. Swirl tu, so berapa dia punya slope, you kena tahu. Okay, antara data yang akan ada. Lepas tu lebar, size swirl. So ini adalah swirl tu secara individu. Maknanya macam mana air tu nak masuk ke dalam ni, so dia perlukan slope ni lah. Baru air tu boleh masuk ke dalam ni kan, untuk air tu bertakung macam tu ataupun mengalir. Okay, so ini adalah kalau dalam section tu, okay, dia dekat situ. Ini adalah yang I lukis tu. Sekejap, tak faham. Sir, tadi sir kata kalau nak kita tu kena ada apa sir? Kecerunan, size swirl dengan? Ni lebar, dia punya lebar, size. Oh, dua je? Kecerunan dengan size ni depth, 3. Oh, okay. 3. Okay, kat mana benda tu dalam drawing tu? So dia macam ni. Okay, so ni longkang.
Okay. Dia ada kat sini. Okay. Aish, aku lukis betul-betul. Okay. So ini depth. Ini slope dia. Dan ni lebar dia. Okay. Itu untuk air masuk dalam ni, betul? Tapi air longkang tu, dia bukannya masuk je. Dia kena mengalir ke sana, ke bawah. Dia kena mengalir ke tempat lain. Maknanya dia masuk inlet, dia masuk, dia kena mengalir lagi kan? So automatic ini pun ada slope. Ini lagi satu information. Slope dia. Slope yang membawa air tu mengalir pula dalam longkang. Dah jatuh dalam longkang untuk mengalirkan ke kiri, ke kanan. Dia ada slope dia. So sini ada lagi satu gradient. So you jangan confuse dengan empat-empat information ni. Information pertama ialah dia punya swirl gradient. Okay. Yang normally kita draw symbol dia macam tu lah. Center kita tulis macam tu. Kita tulis FL, flow line. Okay. Maknanya ini kena ada satu lagi percentage. Berapa percentage? So you kena faham tu. Kan? Maknanya maklumat dia ada ni satu. Okay, dia punya lebar. Okay, size dia punya lebar. Dia punya dalam. Lepas tu dia punya side slope dia berapa? Ni slide slope. So ni ada berapa persen? Okay, dan lagi satu ialah dia punya swirl punya center line atau the gradient of the swirl center line. Ini. Okay. Flow line ni kena ada peratusan dia berapa. Okay. Yang hijau tu. Okay. Itu kalau you design a standard swirl dekat satu kawasan lah. Okay. Okay. Ini satu cerita. Okay, so ini satu cerita. Nanti kalau kita belajar road, kita ada tepi road tu, dia ada curb, ada walk, ada swirl. Kau ingat ni benda ni, ni ilmu dia. Tapi untuk hari ni kita mungkin tak pakai dia 100%, kita pakai dia dalam separuh je. Untuk individual swirl punya calculation. Sebab hari ni kita cuma belajar individual swirl calculation. Next week kita masuk road, masa tu kita belajar yang kita cakap pasal ada slope gradient ke apa semua whatever ni, dia punya profile ni kita belajar. Tapi hari ni kita tak belajar profil tu. Hari ni kita akan belajar macam mana nak mengalirkan air, mengelakkan kawasan tu terkena kawasan yang kita nak protect, yang kita nak lindung. Yang tu kita belajar calculation dia hari ni. Okay? Tapi ilmu ni tak mati kat sini je. Dia akan bawa berterusan sampailah final project kau. Faham? Boleh? Tulang kau. Siapa suruh lahir bulan tahun-tahun COVID? Kan dah susah nak belajar online. Gila. Kalau you lahir cepat sikit, dapatlah belajar dengan aku sebelum COVID datang. Tiba-tiba. Rebel. Kan dah macam apa benda lah. Apa benda lah orang tua ni ajar. Dia sebenarnya kalau kita pergi tengok site tu senang cerita ni apa kan. Tapi you doa-doa lah supaya ilmu kita ni berkatkan. Walaupun secara online you dapat visualize seperti apa yang sepatutnya you tengok dekat site. Okay, doa-doa ada rezeki tahun depan. Tahun depan you masuk campus, belajar dengan urban design. Mungkin dekat urban design pun dia banyak, apa yang kita belajar ni banyak. Sebab kat urban area tu memang penting water runoff tu. You bayangkan kawasan urban area tu tak ada kawasan permukaan yang natural kan. Semua air mengalir tak diserap, betul? Daripada jalan, daripada bangunan, semua macam mana dia buat sistem longkang tu, sistem pembaritan tu, maknanya water runoff system tu. Okay, ataupun storm water system tu macam mana dia nak bawa tu air daripada bangunan ke permukaan, daripada longkang, permukaan dataran, open tangga ke apa, masuk ke dalam longkang kecil kepada longkang besar sampai ke sungai. Kan? Jadi kalau kita belajar dekat, kalau kita ada rezeki, kalau rezeki you belajar urban nanti you pergi site, you tengok, you ikut longkang tu sampai pergi sungai. Itulah sistem dia.
Tapi kadang bila you ikut, mana longkang tu tak nampak, maknanya dia buat underground kan, jadi tak nampak. Tapi kalau you nampak all the besi-besi tutup-tutup tu, you tahulah itu semua apa benda kan, maknanya covered punya covered swell, maknanya you nampak lah kawasan-kawasan tu tutup tu kan. So you boleh bawa lah, you tengoklah sistem macam mana dia bawa. Tu kadang KL banjir sebab apa? Longkang tersumbat. Tu masa kita tak boleh buang sampah merata-rata, kata lain sikit arkitek kan. Walaupun you cuma buang gula-gula punya wrap tu kan, you makan gula-gula you buang. You bayangkan you seorang buang, kalau ada 1,000 orang buang, dia ada 1,000 wrap tu. So bila dia masuk longkang dari mana-mana, bertemu kat satu tempat. You dari KL, dari dalam kawasan KL tu, you kat sini, dia bertemu satu tempat, dia sumbatkan kawasan tu. Banjir lah. Jadilah banjir kilat. Kan? Lepas tu orang pun gembira kan. Lepas banjir ada sale sebab barang-barang yang jual tu rosak. Okay? Tapi dia tak kira benda kerosak-kerosakan yang lain Jadi you kena fikirlah benda tu sebab kita tak boleh buat benda kecil yang efek dia besar. Ya, Rabiatul Adawiyah. Ramai yang tender dekat U-Future dah tutup saya. Yang tak ditanya. Tak apalah. Tak apa, nanti I anggap you semua datang. Kau jangan tipu aku dah. Nanti aku tikkan. Okay? Okay. So far okay. You faham tak kenapa kita kena belajar benda ni? Kenapa kita kena tahu swell? Kenapa longkang tu kita kena tahu? Kita jangan jadi mulut longkang je, kita kena tahu juga ilmu longkang tu. Kan? Faham? Ni kau mulut longkang, tanya pasal longkang tak tahu jawab. Tu tak jadi mulut longkang sangat. Okay? Nak jadi mulut longkang, nak ada mulut longkang, cakap orang sana sini, kau pergi belajar dulu ilmu longkang tu betul-betul, baru kau jadi longkang mulut ni. Jangan tau jadi mulut longkang ni banyak dosa. Duduk diam-diam. Okay? Ilmu longkang jadi mulut longkang kena ada ilmu. Ya. Okay, so next kita akan buat calculation. So I ada kesalahan sikit here and there dalam nota ni, so you tolong bagi attention. Okay, supaya kita boleh kira dengan betul lah. So ada maklumat-maklumat I rasa I nak ubah sikit lah sebab supaya dia jadi lebih baik lah dalam konteks penyampaian ni. Okay, so nanti you pastikan you conteng you punya kertas. Jangan tengah-tengah je, jangan tak ada kertas kan. Okay, walaupun I tahu dalam kelas ni tak 100% yang ada kertas ni yang print. Tapi faham-faham lah you. Nanti bila you pasik, bila you nak buat final project, tiba-tiba site you macam kena buat macam ni, baru you tahu betapa susahnya hidup ni. Betapa pentingnya nota-nota tu sebenarnya. Okay? Kira bertuah lah aku bagi sikit untuk you tinggal nak lukis-lukis, tulis-tulis nota, tulis-tulis semua aku dah tuliskan. Kau kalau belajar zaman dulu aku tulis kat whiteboard je, tak kuasa aku nak bagi handout-handout ni, kau tulis lah sendiri. Ni kesian sebab jauh kan. Kesian nak jauh nak tengok tak nampak. So aku bagi siap-siap untuk kau print je. Tinggal kau tambah-tambah dan lengkap-lengkapkan je dan betul-betulkan mana yang mungkin ada kesilapan di pihak I. Okay. So ni kita nak start dengan calculation. Senang gila buat ni. Serius senang. Kau fahamkan step by step yang dah ditulis je. Okay. Kalau kau rasa benda ni susah, aku tak tahulah version susah kau tu macam mana. Kan? Kalau yang ni pun you kata susah. Okay, nanti benda lain. Okay, Aziz, kau buat apa tu? Aziz, kau masuk toilet ke? Tutup lah, dia punya sound tu ada bunyi-bunyi air semua. Oh, sorry. Kau tengah mandi. Okay? Tak kau nak ada mandi kat dalam bilik? Janganlah marah. Tak marah. Masalahnya ada bunyi air-air. Okay, kita akan buat calculation ni. Okay, mula-mula you pad elevation tu tolong betulkan kepada 25.6. Okay, 25. Saya salah. Kalau 23 tu jadi macam 25.6, 25.6. Okay, so kita kena betulkan semua step by step tu sebab dia punya numbering tu dah salah. Okay, so kita cerita dulu satu persatu sambil betulkan, sambil kita buat sama-sama, boleh? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, first kali dia kata determine how the proposed swale should fit into the existing drainage pattern or to the overall proposed development scheme. Okay, so kita kena tengok keadaan tu, kita kena faham mana contour line dia. Okay, contour line dia
selari dengan pad elevation tu. So automatic air tu atau water runoff tu atau water flow tu ialah secara menegak macam tu lah. Okay, so kalau lah contour line dia macam tu, sepatutnya you tahulah air tu mengalir ke situ. Dia mesti perpendicular dengan contour line. Okay, okay, nombor 2. Okay, first kali dia kata determine the direction of flow lines and indicate 2 spot elevation in addition to the flow line of a proposed swale. Okay, kita baca yang berikutnya. The spot grade of 25.6 bukan 21 bukan salah. Sekejap The spot presumption that the bottom of the swale must be 2 meter below. Oh bukan. I ingatkan. Okay, dia sepatutnya 23. Okay. So dia kata kita kena ada satu dulu spot elevation yang kita kena pastikan okay, kita untuk membawa air tu ke mana. Sekarang kita nak design nak bawa aliran air tu ke mana. Okay, so kita kena tahu satu titik, maknanya kita panggil HPS, maknanya high point of swale. Maknanya dalam swale tu macam I kata tadi, air kalau longkang tu macam, kalau swale tu, okay, kalau swale tu macam tu kita kata, so ini side slope dia untuk membawa air masuk ke tengah lah, ke center line kan. Tapi dalam masa yang sama dia kena ada another slope dia punya swale supaya air tu boleh mengalir daripada bahagian atas paling rendah. So dia kena ada bahagian swale system tu sendiri, kena ada bahagian paling tinggi dan bahagian paling rendah supaya air mengalir daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. So sekarang normally you akan detect satu high point of swale. So HPS, high point of swale. Normally high point of swale ni dia mesti lebih rendah daripada existing spot elevation. Okay, sebab nak bagi air tu, kalau ni kotak tu, ini dia punya pad elevation, air tu mengalir kat sini, dia tak bawa ke sini. So dia jadi macam ni. So air tu mengalir dalam ni. Okay, so ini dia punya pad elevation. So kat sini dia kena ada slope. Kan? So bila air tu mengalir, so sini adalah dia punya high point, air tu mengalir ke sini dulu. Jadi kat sini dia terlindung lah. Untuk air tak naik kat sini. Maknanya kalau dalam section dia macam ni lah. So air tu mengalir ke sini. Dari sini baru dia mengalir ke tepi. Baru dia mengalir ke tepi. Maknanya baru dia mengalir ke tepi. Ke kiri dan ke kanan. Macam tu. So maknanya air tu akan mengalir ke kiri dan juga ke kanan. Itu adalah you punya flow line. Flow line. Okay, faham? Faham tak? Okay. So normally dia kata kat situ, okay, selalunya high point of swale ni adalah kena lebih rendah daripada pad elevation punya nilai. Dia akan bagi tahu lah 1 meter lebih rendah ke, 2 meters lebih rendah ke. So dalam kes ni dia bagi 2 meters lebih rendah. So automatic untuk dapatkan high calculation pertama, high point of swale sama dengan apa? 2.6, maknanya high point tu is 2 meters lower. Dia tulis lebih rendah So minus dengan 2 meters. So sama dengan 23.6. So ini adalah, maknanya high point of swale adalah 23.6. Maknanya 2 meters lowest. Okay. Lepas tu dia bagi pula, dekat sini dia bagi apa kita tengok baca ni locus high point area. Okay, tengok next. Okay, dia akan bagi sepatutnya draw a close control line 23. Dia kata to get the meter, locate the center line up here, the area order fit below. Okay, to direction. Okay, ni settle. Kita dah buat dah. Ni kita dah buat. Ni kita dah buat.
the spot elevation the spot elevation 23.6 is in the highest point of the swell flow line, but is always lower than the area to be protected. Maknanya dia mesti the highest point daripada kawasan swell tu, maknanya HPS tu high point of swell 23.6, tapi dia mesti lower daripada area yang kita nak lindung, maknanya pad elevation tu. So kita buat dalam kes ni kita buat 2 meter lebih rendah. Tapi the point is highest daripada flow line tu. Okay? Maknanya dia 23 tu lebih tinggi daripada dalam sepanjang you punya flow line ni, 23.6 tu adalah titik paling tinggi. So dia akan menggerakkan air tu ke kiri dan ke kanan. Sebab dia tulis kat situ, kalau you tengok yang tu, dia tulis located in the center of the uphill side of the area in order to split the flow in two direction. That's why kita ada kena titik tengah supaya air mengalir tu macam ni. So dari sini paling tinggi dia akan jadi V kan. So dia akan mengalir pula ke kiri kanan. Dia split kepada two direction. Okay. Tu dia cakap macam tu. Okay. So dia cakap macam tu. Lepas tu dia kata draw a close contour line. Okay. Dalam konteks ni pula. Okay. Bila kita dah buat macam ni, kita nak tahukan contour line apa yang perlu diubah. Okay. Sekarang macam ni. Contour line kat situ. Kita draw macam biasa. Okay. Kita ambil daripada berapa? 20 lah. Okay. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kan? You punya pad elevation ada kat sini. Lebih kurang 25 point 25.6 sini. Kan? Okay, high point of sail you ada kat sini 23.6. Okay, di antara dua ni ada dua contour line, betul? 24 dan juga 25. Betul? Betul. Betul. Siapa cakap betul? Okay. Okay, maknanya you kena draw dulu close line tu. Ini adalah untuk contour line 25 dan 24. Baru betul. Itu first step. Jika ada, kalau you kata dia satulah. Kalau tak ada, tak ada lah. Tapi dalam konteks bila you draw diagram ni, diagram yang kita selalu buat ni, antara HPS dan juga pad elevation 2.56 ada dua contour line, automatic you draw. Kalau dia tak ada, tak ada lah. Tu you kena tahulah. Maknanya HPS kat sini berapa? HPS kat sini adalah 23.6. So antara 23.6 dan 25.6 dia ada 24 dan 25. So you kena draw dua tu. Close contour line dekat keliling pad elevation. Faham? Itu step kedua. Okay. Okay, step kedua. Maknanya I tulis sini. I tak nak tulis kat calculation lah, nanti you confuse. Okay, dia kat sini. Ini. So yang ni, dia kata draw a close contour line around 23.6 and spot elevation 25.6. So dia ada apa? 25 and 24. Betul kan tu? Maknanya dia kata protected area between spot elevation untuk HPS 23.6 dan spot elevation bagi pad elevation 25.6, bukan 21.6, 25.6. So contour line yang terlibat adalah 25 dan 24. So ni second step. So you kena draw. Okay, dah. Dah. Syazana faham tak? Siti Syazana. Faham sih. Faham oh. Perempuan pandai lah. Tiba-tiba. Okay. Okay. So baru kita draw contour line untuk swell tu. Okay. Untuk swell tu. So untuk memastikan air tu mengalir kat sini kan. Air tu mengalir ni. Ni air ni mengalir ni. Okay. Air ni mengalir. Air ni mengalir kat sini ni.
kita kena kekalkan, kita kena tahu contour line dia tu jarak berapalah supaya air tu mengalir kan. You ingat tak kita buat pad elevation, daripada pad elevation kepada satu first contour line, kita buat satu calculation untuk kekalkan dia cut off fill, betul? Betul. Lepas tu kita buat lagi satu contour line untuk lagi satu calculation the distance between contour line untuk contour line yang pertama tadi dengan contour line berikutnya untuk kekalkan betapa percentage of cut off fill tadi. Maknanya cut off fill tu dia bagi berapa percentage tu. Betul? So benda ni sama. Benda ni sama babe. Okay, so jangan nak pelik-pelik sangat. Benda ni repeat the same things. Okay, so calculation dia. Okay, untuk calculation berikutnya, nombor 2, you buat distance between high point of swell iaitu 23.6 dengan first contour line. Berapa contour line pertama dia? Yang paling dekat dengan dia contour line apa? Tengok balik kat sini. Contour line berapa? Ni dia nak mengalir ke sini ni. Air nak mengalir ke mana? Air nak mengalir ke sini. Contour line paling dekat dengan dia berapa? Kelas? 23. Pandai. Okay. So contour line 23. So bila nak cari distance kena cari L lah. L equal to D G, betul? Over G, betul? So D dia berapa? 23.6 minus 23 divide G dia berapa? Okay, contoh kita minta. Kita bagi slope dia, kita tulis kita tulis kat sini. Oh, kat sini dah ada tulis. So slope, depth slope, okay yang ni 4%. Oh nampak. Okay, so bahagi dengan 4%. So you akan dapat jawapan berapa? Berapa? Ya Allah, tekan tu pun malas. 15. 12? Astaghfirullahaladzim. 15. Mana kau dapat 12 tu kak? Okay. So 15. So kat mana 15 tu? Nanti saya cerita. Lepas tu calculate yang ketiga. Kan? Distance between apa? Contour line lah. Kan? L sama dengan D over G. So D dia 1 sebab CI dia 1. Sebab CI dia 1 dan G kekal 0.04. You dapat berapa? 4%. Berapa? 25. 25 meter. So kat mana 25 meter? Kat mana 15 meter? Mari kita check. So tadi dia kata kalau you tengok kat drawing ni, ini adalah ini adalah 15 meter dan ini adalah 25 meter. Berikutnya 25 meter, berikutnya 25 meter. So you pun kena ambil lah T-square, scale ruler ukur. Dari hash point HPS ke first contour line 23, you letak dia jadi 5 meter. Sini 5 meter. Kanan kiri sama 5 meter. Lepas tu you ukur lagi seterusnya 25 meter. 25 meter, 25 meter, 25 meter. Okey. Okey. So mula-mula tu 5 meter ke 15? Oh sorry. Kalau aku salah tu laju je nak cakap. Okay, good. Bagus. Okay, so fokus. 15, 25, 15, 25. So ni 15, 25, 25. Bagus saja mengusik. Okay, 15. I pun manusia juga. Okay, lepas tu 25, 25. Okay, so barulah you draw contour line tu. Warna pink lah. Purple. Okay. So contour line yang pertama ialah 23. Mana contour line 23? 21, 22, 23. So ni 23. You tengok macam mana kita draw.
Ini not to scale tapi you punya kerja kena to scale. 23 22 dan 21. Okey. Siap tak? Siap tak? Siap? Betul? Serius? Siap? Siapa kata siap? Siapa kata dah siap? Siapa kata belum siap? Belum siap lah kan? Sebab dia banyak cross control line. So you kena betul lah control line yang cross. Nombor 23, 24 dia cross. So kita kena bawa dia keluar. 23, 24. Salah lah you all ni. Macam you all pula I salah lah. Ni sepatutnya 21. Tengok control line yang I bagi pun salah. Sorry lah weh. So tulis lah bagi you tahu Ni 21, 22, 23, 24, 25, maknanya ni 26. So betul kan 100 lebih 1 punya. Okay. So you draw yang cross 24. So you bawa keluar lah sebab dia cross kan. Kita tak boleh cross. Kan? Salah 25 bagi dia tak cross. Tak mungkin 26 sampai yang tak cross. Mana? Ni cross lagi kan? Last. Okay, siap. Sama juga yang bawah. Daripada mana? 20 dia cross. So cross. Buat keluar. 20, 19. Buat sampai habis. Sampai dia tak cross. Selagi dia bertindih dengan yang baru, you kena betulkan. Macam dalam kes ni macam semualah. You kena buatlah sampai habis. Contoh. Baru siap. Itu caranya. Okay. So dalam kes ni, you kena tahu tak jarak. You kena tahu tak jarak ni antara ni jarak ni. Maknanya you punya cut and fill ni. Kena tahu tak? Kena. Okay. So dia ada dua lagi calculation. Okay. Dua lagi calculation. Ni nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Cik, banyaknya calculation 4 dengan 5. Maksudnya untuk cut and fill. Kalau kat sini 4% adalah untuk yang ni, dia bagi tahu ni, 4% ni untuk dia punya swell tu, untuk laluan swell tu. Okay, tapi cut and fill dia tak bagi tahu. Contohlah cut and fill dia kata 20%. Okay, dia kata 20%. Okay, I tulis sini cut and fill. Kita buat kat sini lah Okay, kita tulis. Untuk yang keempat, cut and fill 20% contoh. So, you kena kira apa? Distance between first pad elevation ke first contour line. The pad, the highest part tu, maknanya pad elevation tu, pad elevation 25.6 and contour line bawah dia berapa? 25. So you kena cari ni. Nombor 5. Terpadam. Setelah. Slide terpadam.
Sekejap Jadi balik. Terus. Okay, boleh nampak balik? Boleh. Okay. Okay, sambung. Maknanya yang keempat dah settle. Okay, yang kelima cut and fill untuk okay, untuk 20% juga. Okay, tapi you kena kira distance between contour line lah. Maknanya kalau yang ni ialah L sama dengan D over G. So L tu D dia ialah 25.6 minus 25 divide by 0.2. Kalau yang ni L D over G, D dia 1, G dia 0.2. So dah akan dapat jawapan. Ini pun juga akan dapat jawapan. Kan? So 1/2 dapat 5. Okay, so 0.6 bahagi 2 3. dia dapat 3. Okay, good. So kat mana 3 dengan 5 ni? 3 tu adalah di sini. Ni, first ni. Ni 3. Keliling ni adalah 3. Okay. Yang 5 adalah seterusnya. Keliling lah, tapi seterusnya. Ni semua 3. 5. Itu. Okay. Faham? Faham? Nazmi faham, Nazmi? Faham sir. Sir, yang Yes. maksudnya flow line tu, yang warna biru tu lah, bukan antara 24 dengan 25. Flow line? Flow line warna apa? Tak. Maksud saya Maksud dia apa? flow line lah kan? Flow line HPS tu kot. HPS tu flow Ah. line dia akan ke kiri ke kanan. Yang warna merah. Itu flow line. You nak tanya tu yang mana sebenarnya? Maksudnya swells dia kat mana sir? Apa dia? Apa yang kat mana? Ayah dia kat campus ni Yang swells tu. Maksudnya nanti yang kita tebuk tu, yang kita ni kan? Jap. Jap. Apa yang jap? Dia nak link balik yang Cik Azrul lukis tu. Yang kita tebuk ada gradient flow line tu kat mana. Oh, itu adalah inilah. Ini sama dengan ni lah, ni yang FL ni. Ni ada. Yang merah HPS tu, Roberta. Yang HPS tu, ya betul.
Ini kat situ lah, dia ada kat situ lah. Okay. Sebab air tu mengalir dekat aliran tu dari nilai paling tinggi dekat longkang tu. Okay? Okay, dekat kawasan berlekuk tu atau swale tu. So bila air dari bukit tu daripada atas tu, okay, dia mengalir kepada HPS. So ni titik di bukit. So air tu mengalir pergi ke HPS ni. So dekat HPS ni, lepas tu dia mengalir ke tepi, turun lagi ke bawah. So kawasan flat ni, pad elevation ni protected lah daripada air tu mengalir atas permukaan tu. So dia kawasan pad tu kat sini, H point tu kat sini, HPS tu kat sini. So dia mengalir ke sini. So dari sini dia akan kembang dua macam tu. Sebab dia pergi ke kawasan lebih bawah menurun macam tu. So dia jadi macam tu. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay. So itulah dia benda yang you kena tahu hari ni dan yang mana dia punya yang dia punya benda ni adalah terkandung dalam you punya assignment tu. Okay, terkandung dalam assignment dan exercise 5 dan 6. 5 adalah pad elevation, 6 adalah swale ni you kena buat minggu ni tapi dia 2 scale. So I nak bagi sikit tips dan benda tu mestilah berbeza dengan apa yang you belajar sebelum ni kan. Maknanya you ingat minggu lepas punya exercise yang kita buat sama-sama tu, dia dalam version yang sedikit berbeza. So you kena be kreatif, jangan kata benda tu semua sama, kena betul-betul faham, okay? Kita nak you betul-betul faham. Okay, contohnya, macam mana kita nak lukis two scale sir? Awak ada tak nak padang? Okay, cara you nak buat two scale ialah, okay, saya bagi contoh ni Okay, kita buanglah benda ni tak nak. Contohlah kalau ini 23.6, ini 23.6, so dia ada slope gradient kat sini jadi 22.4. Kan. Dia jadi awak ada bunyi cingkerik. Dia jadi 23. Tak apa cingkerik. Dia kat bilik Cik Azrul tu. Kalau habis, okay. So kalau itu spot elevation dia. Macam mana nak guna tu scale? Okay, you extend satu guideline macam ni. Allah, memang aku buat elok sikit. Dia ni kan, Cik Azul perlu lukis buruk, nak suruh Kimi lukis cantik-cantik. Sekejap. Okay, so yang ni tulis kecil 23. So yang ni 23.6. 23.6. 23.4. 23.4. So you draw dulu a guideline. Okay. Next. Okay. Contoh, bagi contoh You buat kena kemas-kemas lah I ni ada masalah sikit dengan menggunakan digital drawing ni. Okay, lari-lari je dah. You boleh buat lebih baik lah. Okay. So itu guideline. So macam mana nak kira? Kan ingat tak calculation kita? Okay. Kalau kat sini kita ada berapa calculation? Kita ada 3 calculation. Satu, okay, kita semak ada berapa. Semua kena tengok betul-betul. Kena fahamkan betul-betul. Okay. Ada 3 calculation. Satu ialah distance between spot elevation 23.4 dengan contour line 23. 2. Distance between spot elevation 23.4 and contour line 23. Ketiga, barulah distance between ulang tu step kedua. line.
Apa dia? Step kedua tu ulang. Oh ulang. Oh, Step sepatutnya 3.6. 20.6 ya. 3.6. Okay, 23.6. Okay, so contohlah you kira ya. I bagi jawapan draft dia. Contohnya yang ni you dapat 3 meter. Yang ni you dapat 4 meter. Yang ni you dapat 10 meter. Okay, ni jawapan dia. So mana nak kira 3 meter, 4 meter dan 10 meter? Macam mana kita nak draw? So, you ambil scale ruler, contoh berapa scale ruler yang diberilah. Contohnya 100. Okay. You ukur 3 meter tu dari sini ke sini. So, I akan, ni 3 meter. Ni 3 meter. Ni 3 meter. Okay, so ni 3 meter, ni 3 meter. Sebab dia kata 23.4 ke contour line 23. Faham? Tapi kan sir, bukan control line 23 yang kat bawah tu ke? Sabarlah, aku suruh tanda dulu. Oh, okay. Yang tu belum lagi. Okay? Okay. Lepas tu, contour line 20, lepas tu spot elevation 23.6 dan contour line 23. 4 meter. Okay, you tanda sini 4 meter. Contoh 4 meter. Okay. Okay. So ini adalah untuk contour line 23. Okay, lepas tu you ambil ruler. Okay, ini contour line 20, 21, 22, 20, 23, 24, 25. Okay. Okay, you ambil ruler, you sambungkan. Okay, you sambungkanlah. You sambungkan. Okay, sambungkan keliling. Kita tengok betul tak? Okay, itu cara kita buat scale. Sambungkan. Sambungkan. Okay. So itulah contour line 23. Tapi betul tak contour line 23 kat sini? Macam mana? Kan? So maknanya lukis sampai tahap tu sahaja. So ni tak payah. Sir, kalau saya padam macam ni pun betul kan? Okay. Betul ke salah? Salah. Itu salah je sir sebab yang tu Salah. So kita kena padam atas. Itu baru betul. Sebab yang ni 23 point, betul lah tadi kan? Okay, I yang bagi sampel yang salah lah. Okay, terbalik I bagi sampel tu. Minta maaf. Okay, kita patah balik Okay, so yang ni sepatutnya 26. Okay. Kadang tu Jap. Sebab dia nilai dia lebih tinggi. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Jadi kat sini ialah 20.4. Kat sini 20.6. Kan? Jadi kita pun ambil lah warna ni, kita ukur. Yang ni ialah 3 meter diikuti dengan 4 meter. Kan? Jadi contour line 23 kena lebih rendah. So dia pergi ke bawah lah. Kan? So inilah. Dia lebih rendah. So dia bersambung dengan ni. So dia pergi 23 kat sini. Okay. Kan? Lepas tu baru 24. So macam mana nak 24? 24 tu ambil 10 meter lah. So you tanda lah. 10 meter. You ukur 10 meter daripada sini ke sini. 10 meter sini. 10 meter sini. 10 meter. 10 meter.
meter. Jadi kat mana? 24. 24 jadi atas lah. So sebab contour line yang I dah lukis tu 23, lepas tu 23.4, 23.6, lepas tu 24. So 24 dia kat sini lah. Janganlah hilang. Ya Allah, geram betul aku. Okay, tak apa, bersabar. Bersabar. Semua boleh bersabar? Boleh. Sabar sir, bertenang. Kan, 23, 24, 25. Okay, so yang ni kita tak ada. Kita kata yang ni adalah 23.4, 23.4. Yang ni adalah 23.6, ni adalah 23.6. Okay. Lepas tu kita kata kita draw dia punya guideline. Okay. Aku guna pensel pula aku ni. Tak apa. Okay, draw that line. Kan. So kita kata tadi nombor 1 kata distance between spot elevation 23.4 and contour line 23, kita bagi jawapan sampel lah 3 meter. Betul? Betul. Betul tak? Okay, lepas tu spot elevation 23.6 and contour line 23, kita kata dia 4 meter. Lepas tu kita kata sebab distance between contour line kita bagi dia 10 meter. Kan? Jadi kita pun tanda 23 kat sini adalah 4 meter. Contohnya kat atas ni 3 meter kan? Lepas tu kat atas ni 4 meter. So yang ni pun 3 meter. Yang ni adalah 4 meter. 4 meter, 3 meter. Lepas tu yang berikutnya ialah 10 meter. So 10 meter, 10 meter contohlah. Okay, I tak buat betul-betul ni, I bagi contoh untuk you 10 meter, 10 meter. So ni 10 meter, 10 meter. So you cantumlah. Kan? So sebab ini adalah 23, so 23 tu kat sini. So dia cantum. Okay, lepas tu 23.4, 23.6 jadi 24. So kat mana 24? Ialah kat sini. So dia kat sini. So dia sebab dia cantum kat situ, so dia kat sini lah. So ni 24. Dan seterusnya. Tu ikut cara nak draw to scale. Okay, tu cara nak draw to scale. Okay. Okay. So nak cara you jangan tengok form yang I buat warna hijau tu. Yang penting teknik yang you tengok warna merah dan macam mana nak tanda warna orange. Itu yang penting. You jangan pegang kepada warna hijau tu, nanti you confuse bila nak buat exercise. So apa yang you nak kena pegang untuk you fahamkan ialah step line merah dan macam mana nak tanda line orange tu. Itu yang penting yang untuk bawa untuk exercise. Faham? Faham? Jangan tengok kenapa orange tu macam yang tu tak, itu sama macam you draw yang sebelum-sebelum ni. Sama you draw macam ni, sama ingat tak you draw dulu dalam exercise ada satu exercise sebelum ni. Untuk pad elevation tu, kalau yang ni kita bagi nilai, yang ni kita bagi nilai, so you kena draw contour line tu macam mana, macam ni ke, kan? Kena macam ni ke, ataupun kalau dalam pad elevation tu
You ubah satu macam ni, mungkin dia ada yang rounded macam ni ke untuk contour line. Itu drawing tu sama je proses sistem ataupun understanding you tu. Okay, kali ni kita nak tahu macam mana nak draw benda ni dalam bentuk scale. Jadi kita gunakan teknik yang line merah dan tanda warna orange. Faham? Faham? Okay? I tengok Solihin je yang rajin mengangguk. Yang lain tak mana-mana hilang lah. Nazmi tak ada yang selalu. Yang lain ni tak bila nak insaf nak buka kamera. Kita tengoklah lagi 4-5 minggu. Kan? Baru nak on. Kau tergolek kat situ. Line slow. Ada ni sir. Alasan dia semua tu. Line slow. Okay. Okay. So, I ulang lagi. Okay. Method yang kita belajar pad elevation sebelum ni, macam mana kita nak tahu, kita kena tahu missing point, lepas tu kita ubah all the contour line, itu semua sama dalam konteks wheel yang ataupun to scale kena, yang kita nak lukis ni. Cuma hari ni kita cuma extend, hilang lagi kan. Yang I ajak ialah macam mana kita nak buat guideline untuk ukur to scale tu. Maknanya kita kena buat guideline dekat petak tu, lepas tu kita tanda dia punya dimension melalui scale ruler, menggunakan scale ruler, baru kita buat, kita lukis. Dia lebih kepada extension daripada apa kita dah belajar sebelum ni lah. Sama dengan sway. So I harap dia cuba buat apa yang sepatutnya dia buat kali ni. Untuk exercise ni as usual you kena buat individu lah, walaupun assignment you grouping. Tapi you boleh discuss lah, sebab logiknya benda tu akan jadi sama. So discuss, bagi betul-betul, sebab sekarang ni kenapa saya tak tunjuk detail kena buat step. Tak boleh dah, sebab sekarang ni dah application. Okay, sebab lepas ni kita nak buat road, kita nak buat parking, nanti minggu depan I belajar road tapi you kena buat parking. Faham tak? Maknanya calculation yang I bagi brief adalah, yang kita bagi lecture adalah road, tapi bila you nak buat exercise, you buat exercise parking. Sebab kita nak tengok dah pemahaman you. Bila you faham, you boleh apply kat mana-mana je. Sama juga dalam kes ni, sebenarnya you faham dah ayat ni, tapi you akan keliru macam mana nak apply. Yang itulah you kena discuss among yours, ataupun boleh berbincang dengan pensyarah studio masing-masing. Okay? Ada soalan? So exercise tu I dah upload dalam Padlet, you boleh ambil dan boleh buat masa studio nanti hari ni dan esok. Siapa yang kelas hari ni, buatlah hari ni, jangan buat masa. Siapa yang buat esok, yang kelas studio esok, buatlah esok. Faham? Faham, sir. Ya. Saya nak tanya, kalau contoh kalau macam ni kan, macam mana kita nak tentukan yang nilai per elevation ataupun nilai setiap point tu? Okay. Kalau dia bagi, itulah nilainya dan normally kita bagi. Tapi kalau tak ada, you have to propose. Macam mana nak propose, you kena fikir logik. Maknanya benda tu kena ada above, macam kena berada di antara contour line yang di sekitarnya ke. So you janganlah contour line kat situ daripada 15 hingga 20, tapi you letak 27, dah jauh ke atas kan. Jadi dia jadi major amendment nanti. Jadi kalau pad elevation tu terletak di antara contour line 15 hingga 20, you mungkin boleh propose di antara 15 tu hingga ke 20 lah, ataupun 15 ke 20, maknanya 15 point berapa hingga berapa. So you kena ada logik. Tapi kalau dalam pad elevation tu ada slope percentage, you kena tahu lah you letak belah sini 15 point berapa. So you kena calculate lah macam biasa untuk cari missing point tu. You dah propose yang sebelah kiri, jadi yang sebelah kanan you kena kira. You tak boleh propose kiri dan kanan tu sendiri. Faham tak? You kena ada slope percentage tu. Maksud saya, contoh nanti kalau time kami praktikal ke kan, macam mana kami nak tahu, kami kena tentukan nilai per elevation ataupun nilai untuk setiap penjuru tu? Yelah, you kena kira lah. You kena carilah. Bukan, maksud saya cari teknik tu. Macam mana kami nak tentukan, kami kena tahu nilai per elevation tu dan Okay, normally kalau dalam drawing you akan dapat drawing daripada surveyor. So surveyor dia dah bagi dah certain spot elevation kat mana-mana contohnya. So you boleh rujuk kepada nilai tu to get your nilai. Faham tak? Ataupun you dapat plan memang tak ada tapi you ada contour line. So you kena tahu berapa contour line tu, you kena kira lah. So dia depend on the scale of project. Sebab kalau projek besar-besar, mahal-mahal, normally dia melibatkan surveyor semua whatever. Jadi dia ada spot tu. Kadang-kadang ada juga satu area yang mungkin area
slope tu melibatkan elevated tu dia tak berapa jelas ataupun dia is tu minimum punya slope. Jadi you kena fikir logik. So fikir logik, you kena bagi sample of numbers. Dia punya elevation tu is not elevation betul, tapi you bagi sample. Sample tu macam dia letak 20. Jadi orang tu akan tahu tapi 20 tu ada pada nilai yang existing tu. Contohnya you pergi pada mula lah, pada UiTM, kita tak tahu nilai dia berapa. So you letak je nilai 20, lepas tu kat situ you nak buat platform. Platform tu kena tinggi 2 meter. Automatic you tahulah 20 tambah 2 meter. Okay, so dia bergantung kepada situation you. Normally projek-projek kecil tak adalah dapat benda tu sebab dia mungkin tidak melibatkan surveyor atau professional surveyor kan. Jadi you tak dapat data tu. Ataupun site you memang too flat. Bila too flat, you boleh bagi you boleh bagi nilai yang kita kata dummy nilai lah, supaya orang bukan nak tengok nilai tu, orang nak tahu the difference between 2 point tu. Maknanya kalau you kata dekat ground tu you letak 20, jadi bila dia tengok kat atas ni 22, automatic dia tahu the height is 2 meters. So dia akan gunakan 2 meters tu untuk buat you punya projek. Jadi dia ukur lah kat site. Mungkin dekat guna all the equipment dia tak dapat pun 20. Dia kata kenapa drawing you 20 tapi kalau kita tengok kat sini adalah 120. Tapi secara bijaknya kalau dia faham, yang penting is not about the 120 ataupun 20 tu, yang penting the height from the ground tu mesti 2 meter sebab dia tolak 20 daripada 22 dan 20 tu 2 meter. So dia terus buatlah 120 dengan 122 macam tu. Okay? Tapi kalau projek tu a big project, big scale project, memang benda tu data tu semua akan you dapat. Okay. Okay sir. Okay, that's why kadang-kadang macam mana bila you pergi site, sebenarnya bila you pergi site ada banyak benda yang you kena fikir sendiri, faham tak? Tapi macam mana you nak fikir sendiri? Okay, mungkin I bagi solution tadi is the worst solution ever lah, maknanya solution teruk kan. Okay, tapi mungkin you boleh bagi solution yang lebih baik. Tapi mana benda-benda tu datang, mana solution tu datang is because of the basic understanding dalam perkara-perkara yang kita belajar ni. Baru you boleh come up dengan solution, maknanya kita kena fikir logik. Kita kena fikir macam mana kan. Kalau you tak faham apa yang kita cakap hari ni, yang kita belajar dalam landform ni, apa solution pun you tak boleh bagi. Okay, sebab kadang-kadang benda tu kita nak buat keputusan tu sekarang, the data dalam dokumen ini, tapi macam mana nak buat? So you kena discuss dengan engineer, dengan kontraktor yang ada, dengan Cina yang tengah bawa jentolak tu ke buat ever untuk nak buat ke apa, siapa nak ukur, kat mana nak buat, you kena discuss. Faham tak? Jadi kalau you tak faham benda-benda ni theoretically ataupun secara foundation you tak kuat, macam mana you nak pergi ke that kind of solution atau situation, sebab setiap site tu ada different issues, ada different situation. Okay? Maknanya kalau you campak, sekarang I mengajar teori kan, you campak I dekat site I pergi buat, mungkin teori I tu tak guna pun, cuma I bawa je teori I tu untuk I bagi satu solution baru, atau kita discuss dengan cloud of work yang lain untuk dapatkan solution yang lain. Tapi kita kena tahulah, kita kena fahamlah, tak boleh buat macam tu sebab nanti water runoff tu jadi macam ni, kena buat macam mana yang lebih tinggi sebab untuk apa bla bla bla, untuk protect the area from the water runoff. Itu kita kena tahu. Jadi kalau dia bagi cadangan, kita kena tak bolehlah buat cadangan ni, kalau you buat macam ni nanti air tu akan mengalir macam ni, so dia tak protect pun the area tu with the water flow tu. Jadi kita kena ubah sikit water flow tu ke mana-mana contoh. Kan, jadi kita pun kena buat calculation balik ke apa. Lepas tu calculation bukan kita boleh buat je, lepas tu kita buat tak. Kita kena tengok budget, kita kena tanya pula macam, okay, kalau kita buat berdasar calculation, kita ada sedikit amendment of the existing contract, di mana daripada 2 meter kita kena buat 4 meter. So bila 4 meter dah ada extra 2 meter. So mungkin klien kata, you buatlah apa pun solution tapi tak ada penambahan budget. Jadi you nak buat macam, tapi you ada extra 2 meters, apa you nak bincang? Jadi macam mana you nak buat dekat site? Adakah you, habis tu siapa nak bayar? Lepas tu you pening. Lepas tu you tak nak lah buat projek ni, pening. Mana boleh macam tu? Kan, jadi you mungkin discuss macam, okay, kita tengok bila kita buat perubahan tambahan 2 meter, jadi site ni dah jadi belah sini punya issues, daripada 100 pokok, kita tinggal 80 pokok je sebab kita terpaksa buang, tak perlukan pokok sebab area tu dah kena yang extend 2 meter tu. So daripada 20 pokok tu ada berapa cost, you check. So ada cost, okay, cost tu boleh tak kita bawa kepada yang penambahan 2 meter tu. So you bawa the
because of perubahan kat sana ada cut off of material, so you ambil bajet tu bawa kepada depan. Itu ada depend on discussion lah kan. Jadi you kena buatlah solution. Benda tu kena jalan. You tak boleh kata tak nak, saya nak buat macam tu juga, saya tak nak tambah 2 meter. Mana boleh? Memang tak boleh. Dan itu memang berlaku. Real decision tu lah yang membuatkan you matang atau tak. Di situlah menunjukkan you bijak ke tak. Di situlah nak menunjuk skill kita untuk bercakap macam mana. Macam mana you nak design tu tapi because of tambah 2 meter dia menjejaskan visual quality of the design. Macam mana you nak bagi pula solution visual tu. Kalau kita buat macam tu habislah nampak benda tu, aku dah nak cover benda tu daripada benda ni macam mana nak discuss lagi. So you kena buat amendment. Lepas tu kena dapat approval pula. Banyak kerja you. Itu pasal itu semua adalah management, kita punya management skill. Itu pasal I marah bila student I ada masalah sikit, saya ada masalah, saya ada tu. Macam mana kau dekat site nanti? Sama je kita orang pensyarah ni pun. Hari ni I mengajar you lain isunya. Panjang apa? COVID ni kan main panjang pula ceritanya kan. Jadi sekarang ni kita mengajar you, kita nak menghadap sebab COVID. Takkan kita nak mengajar you masih dengan cara yang sama masa zaman I mengajar berbelas tahun yang dulu. So kita kena fikir, pensyarah kena fikir. I tak pernah diajar pun, even semua pensyarah tak pernah diajar pun macam mana nak mengajar bila pandemik jalan. Tak pernah. Jadi macam mana kita nak jalan? You pun kena beradaptasi juga. So management skill tu yang penting. Banyak foundation ni yang kita belajar ni kena kuat, and management skill dekat site kena penting sebab you kena make a decision. Tu pasal bila I tanya, bila nak submit, kenapa tak siap? You tak boleh jawab pun, maknanya you tak boleh manage your punya sistem pengajaran dan pembelajaran ni. So jadi isu lah, jadi kita mengamuk lah. You yang belajar, you nak kena submit, you yang kena buat kerja, sepatutnya you tahu lebih tentang situation you sekarang. Jadi bila kita tanya, habis macam mana kita buat ni? Sepatutnya you bagi solution. Boleh tak macam ni. Sebab you dia tahu diri you ni tak. Bila tak submit, bila kita tanya kenapa tak submit, tak siap. Lepas tu diam. Habis kau nak suruh aku fikir, kenapa kau tak submit, macam mana you nak submit, lepas tu aku yang nak fikir. Masalah tu kau yang bagi. Jadi tu pasal kita kena cakap bila you tak ada masalah, you kena cakap, sir 2 minggu lagi kita orang tak boleh buat macam ni sebab kita ada masuk event ni, jadi boleh tak kita revise sikit kita punya schedule, kita punya plan supaya kita macam tu barulah matang. Ni tak diam je, lepas tu minggu depan, sir esok kita tak ada kelas, kenapa? Saya ada ni. Habis assignment nak submit macam mana? Kita orang tak siap lagi. You memang membakarkan semua orang pensyarah, bukannya I je. Sepatutnya you bagilah. You yang merancang, you yang manage. Kan? Sebab yang penting you kena habiskan benda ni sebelum semester ni berakhir. Jadi macam mana you nak manage? You kena cakap dengan pensyarah. Pensyarah tak tahu isu you. I mengajar 201, I tak tahu apa isu you dengan dalam 200. 200 pun tak tahu isu apa 201. So you yang menghadap dua-dua. So you yang kena bagi suggestion. Itu semua management skill. Kan? Ni 18 hari bulan ni ada orang yang terlibat dengan buat drawing, buat artwork dekat tulis dekat jalan. Bila Isnin tak siap kerja, you nak cakap hari Sabtu hari tu kita ada buat tolong let's buat drawing dekat atas jalan. Itu kau nak bagi. Padahal kau dah tahu benda tu 2-3 minggu awal. So apa yang you kena buat? You manage lah. Aku kena siapkan kerja lebih awal sebab hari Sabtu nanti aku penat, aku kena buat kerja lain, so aku kena buat kerja lebih advance daripada kawan-kawan lain. So buat. Itu cara nak manage. Faham? Bebe pula. Faham. Lama tak bebe sekali kan. Okay, tapi I cakap benda yang betul Maksudnya I tak tipu you, I tak gebang you. Pada hakikatnya itulah kebanyakan nanti you rasa apa tau mula-mula you kerja. You rasa apa yang you belajar tak guna pun. You rasa apa yang aku belajar sampai ini pun aku tak boleh buat keputusan. Sebenarnya you yang tak betul. Bukannya apa yang you belajar, apa yang you terbelajar daripada tu untuk belajar on site. Tu pasal skill pembelajaran tu yang penting, skill mengurus tu yang penting. Okay, so buang semua. Macam I suruh buka kamera ni, bagilah alasan tak habis-habis, line teruk lah apalah. Padahal you ada 78 orang, 70 berapa orang. I dah cakap dah hari tu, at least buka lah. Bila I buka satu interface ni, sepatutnya ada 3 interface untuk nampakkan you semua. So interface yang pertama yang I buka ni, majority ni buat. So bincang lah satu kelas. Okay, kita ada lagi 5 minggu. Okay, 5 minggu. Minggu pertama, make sure kan sini ada 20 orang on camera nanti Cik Azubair nampak. Okay, minggu lagi satu tukar pula orang lain. But to be fair, tapi tak ada pun buat macam tu kan Azmi? Nak disindir-sindir pun tak faham lagi. Bila disindir-sindir pun tak faham lagi.
Padahal you boleh manage. Okay, jom kita buat sesama. Memang kita data kita habis, kita gilir lah dalam masa 5 minggu, kita buat seorang sekali je. Tapi majoriti daripada kita mesti buka. I nak tengok minggu depan macam mana. You, boleh tak you bagi macam 20 orang minggu depan buka. Lepas tu minggu seterusnya orang lain. Lagi 4 minggu je kan. Lepas tu lepas cuti lagi 4 minggu. So boleh bahagi pada 5 dalam 70 lebih orang ni. 70 lebih ke berapa orang lah. So bahagi pada 5 grup. So buka lah. Gila-gila. I tak minta pun semua buka. Pun tak boleh nak manage benda simple macam tu. You cubalah fikir kalau I cakap ni macam Sultan cakapnya, bila I cakap je you kena buat. Bukannya bila cakap diam je. Kan, sebab kita cakap tu benda yang bukannya kita suka-suka kan. Kita nak suruh you bergerak, suruh berfikir, suruh selesaikan masalah. Suruh solve the problem. Kan? Takkanlah dalam 70 orang ni nak bagi 5 kan, untuk 70 bahagi 5, lepas tu banyak tu je yang buka untuk 5 minggu terakhir pun tak boleh nak selesaikan. Kan, kalau you baca adab-adab, antaranya adab-adab tu kan, antaranya majoriti buka lah kamera sebab kita faham orang yang tak boleh buka, ada isu kamera ke apa, tapi you can discuss kan, kata satu kelas, satu kapal. Kan, kalau Nazmi tu satu bilik dengan Solihin, apa salahnya kalau you share kamera tu 2 orang? Kan, kalau yang duduk college tu, untuk mengurangkan beban individu, so you can discuss. Benda tu banyak ada solution, sama ada you nak atau tak nak je. Kan? Ni orang yang duduk college ni, Solihin dengan Nazmi buka. Kalau you kata bilik ni 2 orang, buka lah. Satu data 2 orang. I tak kisah. Kan? So benda tu boleh discuss, boleh tak tahu je bila kita kata bila lah you all nak boleh buka. Bila I cakap terima kasih kat Solihin, sila kat Biatul, lepas tu hari tu ada orang-orang lain yang buka. Orang lain buat tak tahu, dia banyak tak kisahlah Cik Azul terima kasih kat orang ni, kat aku tak perlu tak apa. Betapa orang Melayu ni tak kisah, macam mana tak aku dah tahu. I cakap pun I orang Melayu juga kan. Bapak I pun orang Melayu juga. Tapi benda yang sepatutnya bayangkan you dah 3 semester dah I ajar you kebetulan kan. I boleh kenal muka tu beberapa orang saja sebab I tak tengok depan-depan. Even kalau bertembung pun I memang tak tegur sebab I tak kenal lah, tak. Ya, bila tengok depan-depan dengan kamera ni lain, tapi kalau kerap buka kamera ni mungkinlah kita boleh usahakan kan. Sebab bila you jumpa kat I tepi jalan masa siapa yang duduk ke dalam college ni cakap, sir, lepas tu dalam kau pakai mask, kau nampak mata je. Kau ingat aku ni apa tengok mata kau je 24 jam, mana aku ingat. Lepas tu tapi ada orang yang memang I kenal lah, yang boleh I kenal sebab I selalu nampak dekat dalam website, dekat online ni. So insyaAllah I boleh tegur lah. Tapi jarang lah I tegur, normally student lah yang tegur kan. Tapi I pun kata siapa lah yang tegur aku tu sebab tak nampak, apa kan mask. So kita tak seronok lah macam tu kan. Industri ni kecil kan. Nanti you pergi praktikal, kau student pensyarah ni, kau belajar kat Perak kau ni Lepas tu bila student ex-student kita mesej macam Cik Azrul, ada student Cik Azrul ni praktikal ni, nama dia Zawani. Aku dah tak ingat dah Zawani mana satu. I cakap yelah tu kot. Cakap macam tu je. Lepas tu kadang I cakap cuba kau curi dekat gambar dia. Lepas tu dia takat gambar. Oh budak ni okey. So I tak ingat. Tambah ODL ni kan, lagilah mampu aku nak mengingat je. Kau pun tak ingat muka aku kan? Kalau kau jumpa aku kat luar, kau mana tahu mesti ingat muka sir, paling ingat. Kat luar kau tak tahu aku pakai tudung ke. Okay. Kau tak tahu kau pakai topi lah, jadi lain. Jangan macam-macam sir. Kan, nanti tak tahu aku pakai rambut palsu panjang ke, kau tak kenal aku. Okay? Okay lah, itu je lah. So you ada lagi logiknya hari tu kita janji hantar assignment sebelum semester baru depan ni buka kan. So lebih kurang you ada lebih kurang you ada 2 ke 3 minggu lah untuk siapkan. So you akan hantar nanti, you hantar